Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Mantap sahabat-sahabat semua. Ya, selamat tahun baru. Dan tahun ini adalah tahun 2024. Dan kita tahu, inilah masanya yang di Pertuan Agung yang baru Sultan Johor akan mengambil alih, akan dilantik sebagai yang di Pertuan Agung. Kita tahu yang di Pertuan Agung seorang yang begitu tegas di dalam menangani melawan rasuah dan juga perkara-perkara yang tidak bagus untuk negara kita. Jadi hari ini, selepas ini pastinya geng Tebuk Atap ini hanya mampu untuk berputih mata maupun hanya mampu untuk bermimpi. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Ulasan dan juga kenyataan-kenyataan daripada pemerhati politik dan juga penganalisis politik. Jadi mari kita ikuti analisis ini dan kenyataan yang saya petik daripada Malaysia kini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, ini dia. Sebarang langkah untuk jatuhkan kerajaan akan ternokta bermula pada bulan Februari ini. Sebenarnya bermula bulan Januari ini juga, tapi akan berakhir pada bulan Februari kerana hujung bulan ini yang di Pertuan Agung baru akan mengambil alih. Jadi kalau kita lihat hari ini, sebarang langkah maupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ternokta pada bulan Februari nanti selepas Sultan Johor menjadi yang di Pertuan Agung. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Melaya, Dr. Abdul Mukid Muhammad yakin selepas kegagalan langkah Dubai, parti politik akan lebih realistik dalam mengatur sebarang gerakan selepas ini. Katanya, saya rasa selepas daripada kegagalan langkah Tupai ini, saya rasa parti-parti politik atau politikus sudah pun mula bersifat realistik dan juga lebih berhati-hati untuk menggerakkan gerakan yang sama. Terutamanya selepas ini kita akan ada yang di Pertuan Agung daripada negeri Johor. Tambah lagi yang mana kita lihat kenyataan-kenyataan bakal agung yaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar itu sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap baginda terhadap mana-mana pihak yang cuba menggoyahkan kerajaan yang sedia ada. Pada saya itu adalah satu kenyataan yang natural sebenarnya. Bukanlah bermaksud Seri Paduka mau mencampur urusan politik dan sebagainya. Tetapi kenyataan itu adalah kenyataan bersifat harapan dan juga sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional. Dan sebab apabila kenyataan dikeluarkan bakal agung pada saya itu perlu menjadi pertimbangan yang lebih khusus daripada PN, daripada pembangkang, katanya dalam satu wawancara bersama Kini TV. Katanya lagi melalui langkah Dubai, jelas pembangkang gagal kerana sering melakukan propaganda yang memainkan isu yang sama. Abdul Mukid berkata, PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum yang akan datang jika berhasrat mau untuk menjatuhkan kerajaan seandainya kerajaan gabungan ini gagal menjalankan tugas pada rakyat. Dan seandainya kerajaan PAS atau kerajaan perpaduan tak mampu menyelesaikan isu rakyat dengan baik, tunggu pilihan raya umum. So itu proses yang terbaik untuk memilih pemimpin, untuk memilih kerajaan. Kalau kita tidak akan mengulangi, kalau tidak kita akan mengulangi kesilapan yang sama dan kita akan sentiasa ke belakang, katanya. Semalam juga Ahmad Zaid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti yang dilaporkan beberapa hari lalu. Bahkan timbalan Perdana Menteri itu mendakwah gerakan bukan sahaja didalangi pemimpin daripada parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu daripada blok kerajaan. Bagaimanapun, Anwar memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan baru-baru ini. Sambil mengakui menyedari rancangan seumpama itu, dia sebaliknya berkata, tumpuan kerajaan adalah untuk membangunkan negara. Jadi semalam, ini yang semalam kenyataan daripada Menteri Besar Lato-Lato Negeri Kedah mengakui wujud gerakan untuk menjatuhkan kerajaan, namun bukanlah langkah Dubai, sebaliknya langkah Cokit, katanya. Muhammad Sanusi, mereka hanya perlu bermasyarakat di Kuala Lumpur bagi menjatuhkan kerajaan Anwar. Masih lagi bermimpi mereka, sahabat semua. Bagi pensyarah Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, Dr. Awang Azman Awang Pawi pula, langkah Dubai hanyalah sekadar idea kedai kopi di ibu negara Emirat Arab Bersatu itu. Menurutnya, fokus utama pada bulan Januari adalah kepada peralihan yang di Pertuan Agung, bukannya pertukaran kerajaan.
Walaupun sebenarnya fokus dalam bulan Januari ini bukan fokus peralihan kerajaan perperdaan, sebaliknya satu peralihan yang di Pertuan Agong yang lalu dengan Agung yang baru pada 1 Februari. Ini fokus utama dalam kerajaan yang memastikan peralihan tersebut berjalan lancar dan pelbagai perkara yang dirancang. Tambah lagi, saya kira ia merupakan idea kedai kopi di Dubai. Saya kira begitu sahaja katanya. Idea itu besar, rancangan yang sangat besar, tapi dari segi pelaksanaan tindakan tersebut tidak dapat dilakukan. Mereka kena sedar, apa-apa nak menumbangkan kerajaan, ia satu perlu melalui parlimen di Dewan Rakyat seperti undi tidak percaya, seumpama itu yang pertama. Yang kedua katanya, sekarang ada akta lompat parti yang menyekat daripada pergerakan yang sangat berleluasa seperti sebelum pembentukan akta lompat parti. Yang ketiga, kita lihat UMNO mempunyai akur janji dan perjanjian mereka sendiri apabila ahli parlimen mereka keluar, seumpama mereka kena membayar sebanyak RM100 juta ringgit. Tak mungkin itu dilakukan oleh ahli parlimen UMNO katanya. Jelasnya RM100 juta adalah satu jumlah yang besar dan tiada wakil rakyat yang mahu menunjukkan mereka mempunyai uang sebanyak itu semata-mata untuk berpaling tada dari kerajaan. Apatah lagi, jika gerakan mereka berpaling tada tidak berjaya, ia akan menyebabkan masa depan politik mereka semakin gelap tambahnya lagi. Bagi penganalisis politik dan geostrategis Dr. Azmi Hasan pula, langkah Dubai sebenarnya digerakkan oleh pemimpin UMNO yang anti kepada kepimpinan Presiden UMNO. Langkah ini tak logik. Dalam keadaan sekarang katanya bersatu ahli parlimen sendiri pun tak nak sokong. Kalau kata langkah ini berpunca daripada PAS juga tidak, kerana PAS tidak akan memulakan satu dalam hal pertukaran kerajaan persekutuan. Tapi PAS ini seringkali akan menimbulkan persepsi ya, seperti mana yang dikatakan oleh presiden mereka secara terbuka di dalam Dewan Rakyat. Sahabat-sahabat semua, ini tambahan pandangan saya ya. Apabila ya Hadi sendiri mengatakan kerajaan ini akan diruntuhkan, kerajaan ini ditukarkan, Sanusi sendiri menyatakan, apalagi pemimpin ahli parlimen daripada PAS. Tapi mereka hanya pandai cakap untuk mewujudkan harapan palsu ya. Tapi yang jelas yang akan melakukan semua itu adalah kita tahu siapa mereka, seperti mana yang berlaku pada langkah Sheraton. Jelas Azmi, katanya lagi, tapi apa yang saya dapat baca ura-ura siapa yang ada di sana adalah daripada ahli UMNO sendiri. Selama ini tidak sealiran dengan Presiden UMNO sendiri, katanya kepada Melissa kini. Jelas Azmi lagi agak bingung mengkirkan langkah yang diambil kumpulan itu kerana mereka sedar sukar untuk berbuat demikian kerana telah pun ada perjanjian di meterai dengan parti yang ada di dalam gabungan kerajaan maupun ya di dalam sebagai ahli parlimen di dalam parti UMNO. Jika mereka meneruskan langkah untuk mengkhianati, pastinya mereka akan berdepan dengan masalah besar untuk membayar sebanyak RM100 juta, sahabat-sahabat semua, 100 juta ringgit. Banyak itu, bukan sedikit. Melainkan mereka mempunyai uang sebanyak itu. Kalau mereka sanggup, maksudnya mereka pasti akan disiasat. Kerana 100 juta bukan nilai yang kecil. Di manakah punca uang itu? Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja. Apa yang pasti, kerajaan hari ini tidak akan tumbang sehinggalah akhir penggal dan perjuangan akan diteruskan pada PRU yang ke-16. Alright? Jadi sekiranya anda mau berikan sebarang komen, berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.